Socrative ialah sebuah sistem respon pintar yang direka khas untuk membantu guru-guru dalam melakukan aktiviti penilaian kepada para pelajar. Guru boleh melihat hasil penilaian pelajar secara langsung ketika pelajar masih lagi menjawab soalan-soalan aktiviti penilaian di Socrative. Guru-guru dan para pelajar boleh menggunakan aplikasi Socrative ataupun laman web Socrative untuk memudahkan aktiviti penilaian semasa menjalankan aktiviti PDPR. Guru dan para pelajar boleh mendapatkan akaun Socrative dan akses kepada Socrative secara percuma sahaja di laman web Socrative www.socrative.com ataupun memuat turun aplikasi Socrative Student dan Socrative Teacher di aplikasi Google Play Store maupun App Store. Socrative menyediakan beberapa aktiviti yang menarik untuk membuat aktiviti penilaian kepada para pelajar. Antaranya seperti quiz, yang kedua quick question ataupun pertanyaan segera, yang ketiga space race ataupun perlumbaan angkasa, dan yang keempat ialah exit ticket ataupun tiket keluar. Yang pertama ialah quiz. Kuis ialah beberapa soalan yang guru berikan kepada pelajar untuk dijawab secara individu. Soalan-soalan kuis ni guru peroleh sama ada guru tersebut membuat sendiri soalan itu ataupun guru tersebut memperoleh soalan tersebut daripada guru-guru lain dan mana-mana sumber yang berkongsi soalan mereka kepada guru kelas. Okey, soalan tersebut boleh dibuat dalam 3 bentuk. Yang pertama, bentuk soalan yang mempunyai pelbagai aneka jawapan. Yang kedua, bentuk soalan yang mempunyai jawapan betul atau salah. Dan yang ketiga ialah bentuk soalan yang mempunyai jawapan yang perlu ditulis secara ringkas oleh para pelajar. Yang kedua, pertanyaan segera ataupun quick question. Okey, dekat dalam quick question ataupun pertanyaan segera, guru-guru boleh menghantar kepada pelajar sebuah pertanyaan segera, satu soalan sahaja untuk mendapatkan hasil yang segera. Dan bentuk soalan yang diberikan kepada pelajar dalam 3 bentuk sama seperti kuis tadi. Yang pertama, soalan beraneka jawapan. Yang kedua, soalan dengan jawapan betul salah. Yang ketiga, soalan dengan jawapan yang memerlukan para pelajar menulis dengan ringkas jawapan tersebut. Dan yang ketiga, perlumbaan angkasa ataupun space race. Okey, dalam perlumbaan angkasa ataupun space race ini, guru-guru akan membuat aktiviti penilaian secara berkumpulan, di mana guru akan memilih soalan kuis yang hendak diberikan. Kemudian, guru akan memilih berapa kumpulan yang hendak dilakukan semasa melaksanakan aktiviti space race. Kemudian, guru akan memilih sama ada para pelajar dibenarkan untuk memilih kumpulan sendiri maupun guru yang menetapkan siapakah ahli kumpulan tersebut. Okey, kemudian semasa para pelajar menjawab Socrative Space Race, guru dipaparkan keputusan penilaian semasa untuk melihat kumpulan mana yang menjawab soalan paling cepat dan paling banyak tepat. Baiklah, akhir sekali ialah tiket keluar ataupun exit ticket. Exit ticket ataupun tiket keluar ni biasanya diberikan kepada para pelajar akhir sekali selepas mereka selesai menjawab semua soalan penilaian dalam Socrative. Okey, dalam exit ticket ni terdapat 3 soalan. Yang pertama, soalan yang bertanya berkenaan bahan penilaian yang diberikan kepada para pelajar dalam Socrative. Yang kedua, berkenaan dengan kefahaman ringkas para pelajar terhadap topik yang dipelajari. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, ialah apa-apa sahaja soalan yang guru berikan kepada para pelajar. Boleh jadi soalan akibat, soalan ringkas biasa dan sebagainya, bergantung kepada guru tersebut. Jadi, sebelum pelajar exit, mereka perlu menjawab soalan dalam exit ticket. Antara kelebihan menggunakan aplikasi Socrative ini adalah yang pertama, aplikasi ini amat
bagus untuk mengumpul maklum balas segera daripada pelajar melalui aplikasi telefon pintar, komputer riba ataupun tablet. Yang kedua adalah guru dapat mengumpul penilaian melalui jawapan pendek, pelbagai pilihan ataupun soalan betul dan salah. Seterusnya yang ketiga adalah permarkahan kuis pelbagai pilihan secara berautomasi, dan yang keempat adalah semua kuis boleh diekspor kepada Excel atau dilihat secara dalam talian pada hamparan Google. Seterusnya yang kelima adalah keluar dari kuis, iaitu exit ticket yang ada dalam aplikasi Socrative tersebut dengan pantas untuk menyemak kefahaman pelajar sebelum kelas berakhir. Dan yang terakhir, kelebihan aplikasi Socrative ini adalah ianya tidak berbayar, bermakna percuma, yang mana pengguna hanya perlu mendaftar dan boleh terus menggunakan aplikasi tersebut. Sekian itu sahaja tentang kelebihan aplikasi Socrative. Jadinya kita dah tahu kan tentang kelebihan Socrative secara umum. Jom kita tengok 3 kelebihan aplikasi Socrative ni dalam PDP Pendidikan Islam. Baiklah, kita pergi yang pertama. Kelebihan yang pertama iaitu melalui penggunaan aplikasi atas talian Socrative, seorang guru dapat menarik minat murid-muridnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, termasuklah pembelajaran pendidikan Islam itu sendiri. Dengan penggunaan aplikasi Socrative ini, murid akan terus bersemangat dan untuk belajar dan tidak cepat merasa bosan. Seperti yang kita tahulah, pembelajaran pendidikan Islam ni boleh menjadi bosan kerana kandungan dalam pendidikan Islam berdasarkan fakta semata-mata. Terutamanya pembelajaran dalam bidang Al-Quran dan bidang akidah. Guru, terutamanya guru pendidikan Islam, perlu mengubah cara penyampaian, sesi pengajaran dan pembelajaran mengikut peredaran masa terkini. Oleh itu, guru pendidikan Islam boleh menggunakan aplikasi Socrative dalam kelas untuk mencapai objektif pembelajaran dan untuk menarik minat murid, serta sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan secara seronok. Contohnya, pelajaran tajwid agak dikatakan susah oleh pelajar, maka guru pendidikan Islam boleh menggunakan aplikasi Socrative ni untuk menjadikan pelajaran tajwid mudah difahami dan diingati dengan menjalankan kuis di aplikasi Socrative. Baiklah, kita pergi kepada kelebihan Socrative dalam PDP Pendidikan Islam. Kita pergi yang kedua, iaitu aplikasi Socrative juga sebagai bahan bantu mengajar, iaitu BBM dalam proses PDP. Melalui penggunaan aplikasi Socrative sebagai BBM, penggunaan aplikasi ini dapat merangsang perkembangan potensi individu ke tahap yang maksimum serta membuka fikiran dari beku dan memberikan fokus dari khayalan. Pembelajaran pendidikan Islam seperti bidang sirah mungkin menyebabkan murid hilang fokus dan berkhayal di dunianya sendiri. Oleh itu, penggunaan aplikasi Socrative sangat penting. Selain itu, penggunaan aplikasi Socrative juga dianggap sebagai BBM yang sangat berkesan kerana dapat meningkatkan tahap pembelajaran murid dan juga penting untuk kegunaan para guru, terutamanya guru pendidikan Islam dalam menyampaikan maklumat pembelajaran dan juga untuk berinteraksi melaluinya. Penggunaan aplikasi Socrative ini telah memberi banyak manfaat kepada strategi PDP pendidikan Islam di sekolah maupun di rumah kerana ianya dapat mewujudkan interaksi hubungan sosial di antara murid dan guru berlaku melalui penggunaan aplikasi Socrative dalam proses PDP. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kelebihan Socrative dalam PDP Pendidikan Islam yang ketiga. Apa yang ketiga tu? Yang ketiga adalah aplikasi Socrative juga adalah satu alat pemudah komunikasi.
Ini kerana penggunaan aplikasi Sokratif membolehkan guru pendidikan Islam dan juga murid yang berada pada tempat yang berbeza menghantar, menerima, mengakses serta berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk. Pelajar dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang mampu membuka minda serta menjadikan sesi pembelajaran akan lebih berkesan melalui pembelajaran secara kolaboratif. Jelaslah, melalui penggunaan aplikasi Sokratif ini, proses PDP, pendidikan Islam, akan menjadikan para pelajar lebih menguasai pembelajaran, berfikiran kritis dan inovatif. Penggunaan aplikasi Sokratif disifatkan sebagai satu bentuk alat komunikasi yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Sokratif boleh digunakan untuk tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan kemampuan. Aplikasi Sokratif membolehkan guru pendidikan Islam mengakses data dan maklumat pencapaian dan kefahaman murid dalam waktu dan tempat yang tak terbatas, cepat dan dalam masa yang cepat. Okey, sekarang ini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan aplikasi Sokratif ini. Langkah yang pertama, kita boleh buka website Google terlebih dahulu. Seperti itu, kita type Sokratif dekat kotak carian. Dan klik. Pastikan kita pilih Sokratif Home. Jadi, kita akan lihatlah paparan seperti ini. Okey, bagi sesiapa yang pertama kali menggunakan aplikasi Sokratif ini, just perlu sign up terlebih dahulu. Jadi boleh klik bahagian sign up for free. Ni yang nak plan basic sahajalah. Okey, bagi yang sudah pernah sign up, anda just perlu login sahaja. Okey, di sini ada student login dan teacher login. Student login ni untuk student lah. Jadi mereka akan memasukkan room name yang akan diberikan dan klik join. Okey, untuk teacher login pula hanya perlu masukkan email dan password. Klik sign in. Okey, jadi inilah bahagian pertama sekali yang kita akan lihat dalam Sokratif ini. Jadi di sini kita dapat lihatlah ada quiz, ada space race dan exit ticket. Quiz ni untuk kita buat soalan lah. Quiz dan space race ni biasanya digunakan untuk membuat soalan secara berkumpulan, dan exit ticket ni pula biasanya digunakan untuk penutupan dalam sesi pembelajaran. So, first kali kita lihat bagaimana cara untuk membuat quiz atau latihan terlebih dahulu. So, kita just klik quizzes dekat atas ni dan tekan add quiz dan pilih create new. Pertama sekali kita type lah dulu tajuk apa yang kita nak letak. Contoh dia kuis pendidikan Islam, tajuk ketaatan kepada malaikat. Okay, selepas kita type tajuk, so kita boleh mulalah untuk buat soalan yang pertama. Okey, dalam Sokratif ni kita boleh buat soalan dalam bentuk pertama multiple choice, kedua true dan false dan ketiga short answer. Okey, untuk soalan pertama kita pilih terlebih dahulu multiple choice, so kita klik. Okey, jadi kita kena isilah soalan yang kita nak berikan. Contoh, apakah tugas malaikat Jibril? Okey, pilihan jawapan contoh dia menurunkan hujan, memberi rezeki, menyampaikan wahyu,
Dan yang terakhir menu angka kala. Okey, selepas tu kita klik pada jawapan yang sebenar. Okey, jika kita nak sertakan gambar pada soalan, kita just klik dekat sini. Dan ataupun jika kita nak berikan apa-apa explanation, kita boleh berikan dekat ruangan sini. Okey, di sini kita boleh letak markah yang kita nak. Contoh, saya berikan nak 2 markah. Okey, kita letak 2. Okey, selepas selesai buat satu soalan, kita klik pada butang sini. Selepas siap soalan yang pertama, kita buat soalan yang kedua pula. Okey, kita pilih soalan berbentuk true and false. Okey, kita isilah soalan yang kita nak berikan. Contoh, tugas malaikat Israfil ialah meniup sangka kala. Okey, kita klik pada true or false. Okey, sini kita letak berapa markah yang kita nak. Contoh 2 markah. Dan jika kita nak sertakan gambar, kita klik bahagian sini. Dan atau apa-apa explanation, kita boleh tulis pada bahagian sini. Okey, selepas selesai, kita klik pada butang ni. Okey, siap soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang ketiga, kita pilih short answer. Okey, kita type soalan apa yang kita nak berikan. Contoh, apakah tugas malaikat Ridwan? Okey, correct answer, menjaga pintu syurga. Okey, sini kita letak berapa poin markah yang kita nak. Contoh 2. Dan kita nak sertakan gambar, kita klik dekat sini. Dan apa-apa explanation, kita tulis dekat bahagian sini. Dan setelah selesai membuat soalan, kita klik pada butang ni. Okay, so jika kita selesai membuat kesemua soalan, kita klik bahagian save dan exit. Okay, jadi di sini kita dapat lihatlah kuis yang kita telah buat tadi. Kuis pendidikan Islam ketaatan kepada malaikat. Seterusnya, jika kita nak berkongsikan soalan kuis, kita perlu tekan launch dekat atas ni dan pilih quizzes, tekan quiz. Okay, di sini kita pilihlah quiz mana yang kita nak berikan kepada para pelajar. Contoh, kita buat quiz tadi, quiz pendidikan Islam ketaatan kepada malaikat. Okay, next, klik. Okay, di sini kita boleh pilihlah sama ada kita nak instant feedback, open navigation ataupun teacher pace. Okey, kalau instant feedback, maksudnya pelajar tidak boleh ubah jawapan mereka. So, mereka hanya boleh menjawab sekali sahaja. Kalau open navigation, pelajar boleh mengubah jawapan selagi belum selesai menjawab. Dan teacher pace ni pula guru yang mengawal, maksudnya menjawab kuis tersebut bersama pelajar. Okey, so saya akan pilih instant feedback lah contohnya. Okey, kita tekan start. Okey, jadi pelajar boleh start lah, memulakan untuk menjawab soalan. Kita berikan room name dekat mereka. Room name kita boleh lihat dekat atas ni. Bila mereka kesemua telah habis menjawab, kita boleh klik butang finish. Okey, untuk membuat soalan secara berkumpulan, kita boleh tekan
space race. Okay. Dan kita pilihlah kuis mana yang kita nak. Contoh kuis pendidikan Islam, ketaatan kepada malaikat. Seterusnya tekan next. Dan di sini kita pilihlah berapa grup yang kita nak. Contoh 4 grup. Okey, seterusnya kita pilih ikon mana yang kita nak. Contoh ikon roket dan countdown. Contohnya kita pilih none. Okey, seterusnya kita boleh tekan start. Okey, jadi nanti pelajar boleh mengakses terus dan kita dapat lihatlah result mereka pada bahagian sini. Jadi setelah mereka selesai menjawab ke semua soalan, kita boleh tekan butang finish. Okey, sekarang kita lihat pula exit ticket. Okey, exit ticket ni digunakan bila guru nak membuat penutup dalam sesi pembelajaran. Okey, kita just klik di sini. Okey, jadi kita boleh nampak ni lah. Okey, di sini akan ada 3 soalan yang diberikan. Soalan ni automatik diberikan. Jadi kita lihatlah untuk soalan yang pertama. Okay, how well do you understand today's material? Jadi pelajar akan jawablah soalan tersebut. Okay, untuk soalan yang kedua, what did you learn in today's class? So, pelajar akan memberi respon mereka lah pada ruangan sini. Dan soalan yang ketiga, please answer the teacher's question. Jadi, guru boleh letaklah soalan apa yang mereka ingin tanyakan dan pelajar akan memberi jawapan atau respon mereka pada ruangan sini. Okey, setelah selesai pelajar menjawab, kita boleh klik finish. Okey, last sekali saya akan tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan result bagi setiap pelajar. So, kita just klik bahagian report dekat atas ni. Okey, kita pilihlah kuis mana yang kita nak. Contoh kuis pendidikan Islam, panduan daripada Allah SWT. Kita klik. Okey, di sini kita akan nampaklah nama dan result mereka. Okey, untuk kita nak dapatkan result mereka, setiap mereka, kita klik bahagian export. Dan di sini kita boleh pilih sama kita nak complete result Excel, individual student PDF, result summary PDF dan answer key PDF. Okey, contoh saya pilih individual student PDF. Seterusnya kita klik download. Okay, kita tunggu sebentar. Okay, selepas habis download, kita klik dekat bahagian bawah ni. Okay, kita buka file dan di sini akan adalah result bagi setiap para pelajar. Okay, contoh kita buka. Okay, jadi inilah contoh result bagi setiap pelajar. So, kita boleh senlah result mereka ni dan mereka boleh lihat jawapan dan markah mereka. Kesimpulannya, aplikasi Socrative merupakan antara salah satu aplikasi penilaian web 2.0 serta aplikasi yang membolehkan sesi pengajaran dan pemudahcaraan berlangsung secara dua hala antara murid dan guru. Secara umumnya, aplikasi Socrative ini amat digalakkan untuk guru-guru yang ingin membuat ujian secara atas talian. Soalan yang ingin dibuat melalui aplikasi ini boleh dipelbagaikan dan yang paling penting sekali, aplikasi Socrative dapat menjadikan ujian yang dijadikan lebih interaktif supaya pelajar tidak bosan semasa menjawab soalan berkenaan.
Penggunaan aplikasi atas talian termasuk aplikasi Socrative amat penting dalam pembelajaran moden kini, terutamanya di dalam pendidikan Islam, iaitu di dalam pembelajaran yang dijalankan menggunakan kaedah pelajaran jarak jauh seperti pembelajaran di atas talian. Ini kerana soalan yang dibuat melalui aplikasi Socrative boleh diakses dalam talian supaya pelajar dapat mengerjakan atau menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dari mana-mana sahaja, asalkan pelajar itu mempunyai rangkaian internet. Bukan sahaja daripada komputer sahaja, pelajar juga boleh mengakses aplikasi Socrative dengan mudah melalui telefon pintar. Selain itu, aplikasi Socrative juga boleh diguna pakai untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar mengenai sesi pembelajaran dan pengajaran yang telah berlangsung pada hari berkenaan. Dengan menggunakan exit ticket dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini dapat diakses dan dijawab secara online, sekaligus guru dapat menerima maklum balas terhadap hasil PDPC yang dilaksanakan oleh guru. Okey, jadi saya akan rumuskan sedikit beberapa kelebihan menggunakan aplikasi Socrative di dalam pendidikan. Okey, seperti mana yang kawan-kawan saya telah sebutkan, antara kelebihan aplikasi Socrative adalah aplikasi ini amat bagus untuk mengumpul maklum balas segera daripada pelajar melalui aplikasi telefon pintar, komputer riba ataupun tablet. Seterusnya, guru boleh mengumpul penilaian melalui jawapan pendek, pelbagai pilihan atau soalan betul atau salah. Okey, seterusnya, permakahan kuis pelbagai soalan adalah secara berautomasi. Seterusnya, semua kuis boleh dieksport kepada Excel atau dilihat secara dalam talian pada hamparan Google. Okey, yang terakhir, exit ticket atau halaman yang ada dekat dalam aplikasi Socrative akan keluar dengan pantas untuk menyemak kefahaman pelajar sebelum kelas itu berakhir. Maka ini sahajalah penerangan aplikasi Socrative daripada kami. Terima kasih.